Ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Apa khabar anda semua? Saya masih berada di Lumut Perak, di tepian Sungai Dilik. Ya, saya tengok kawan-kawan kita dulu ni. Ya, ya, apa khabar? Saya Elias Muhammad, saya Zamari Asi, saya Ramzul. Dia semua kesal, Ramzul kisah Pak Yu ni. Saya Kapli, saya Raja Kamal, Raja Bazian, kita juga Abah, Saudara Fazil Yub, Saudara Mazana, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf, saya salah mamak. Malam ini saya, hari ini hari Isnin, tanggal 15 April 2024. Artinya kita dah masuk hari yang ke-6 Syawal. Laju hari berjalan begitu pantas. Tapi jangan lupa saya, kita dah masuk hari yang ke-1483. Virus tersebut masih berada lagi melewati negara kita. Dan saya haraplah agar teman-teman melakukan penjarakan sosial dan sebagainya untuk memastikan Saudara Abdul Rahman, Saudara Abdul Rashid, Marafiah Abdullah, Saudara Fazil Yub, Saudara Ramzu, Mat Faridan Tukiman, Saudara bin Arsyad, Saudara Halimah Ismail, Richard Bakri, Iwan Gani, pastikan anda melakukan penjarakan sosial supaya janganlah pula lepas Hari Aidilfitri ini menangis pula saya, kerana virus masih ada lagi saudara. Baik. Malam ini saya mengundang sahabat saya, saudara Ismi Rakyat. Bukan Ismi Gulam Raja, saya Ismi Rakyat. Apa khabar Mi? Alhamdulillah baik Datuk Sri. Ya. So ni lama tak muncul dalam apa live ni, apa hal ni? Ada, sentiasa ada. Dan orang kata sekarang ni sibuk sikit bekerja. Ya. Tapi sentiasa mengikutilah perkembangan politik di tanah air kita. Dan tetap setia kepada perjuangan UMNO. Dan sentiasa menyokong penuh kerajaan Madani yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. So, tajuk kita sebenarnya malam ini adalah bicara sejujurnya. Kita akan bercakap sejujurnya. Tapi sebelum tu ni, saya dapat kiriman. Saya tak tahulah semua admin saya ada tak ada. Sebab tadi, petang tadi ada satu kiriman saya daripada Nadir Al-Nuri. Dia ni orang PAS sebenarnya. Ya, tetapi bagaimana beliau disantuni masalahnya kerana dia berkahwin dengan warga Palestin. Saya nak baca sikit saya ni. Dia tulis itu tajuknya adalah 183 hari yang panjang. Katanya hati saya hanya Allah saja yang tahu betapa seluruh jiwa ini tertinggal di bumi Gaza. Anak kecil, wanita dan keluarga berpindah randah saat rumah kami juga habis dimusnahkan. Jadi keluarganya mengalami suasana di sana. Dia kata naik turunlah emosi bila dapat berita jiran sahabat dan kaum kerabat kami di sana terkorban saban hari. Di sana katanya setiap 10 minit satu jiwa akan syahid. Waktu malam adalah waktu yang sukar untuk saya memejamkan mata saat mendapat berita adanya seluruh keluarga sahabat yang terkorban akibat berdelian rejim Zionis yang memang mensasarkan orang awam katanya. Dan kata namun itu hasbunallah wa ni'mal wakil wa maula. Dia dengan segala ujian Allah pasti bersama kita kerana dialah selayaknya wakil untuk susah senang hamba-Nya. Tak, ini saya nak panjang sikit ni sebab dia katanya dengan segala ujian Allah pastilah katanya Allah pastilah bersama kita kerana dialah selayaknya. Kisah bermula saat Gaza sedang sengit berperang, manakala keluarga saya berjaya mengharungi kepayahan dan sampai ke Rafah untuk menyelamatkan diri. Dan mereka dipindahkan dari Rafah Utara, Rafah Selatan. Kemudian saya bersama sahabat merangkap ke kanda kami, Dr. Sani Arabi, MAPIM, diberikan peluang bertemu watak utama misi menyelamat sebulan lalu di satu majlis di Shah Alam katanya. Dia dah ada di sini, tapi anak dan isterinya masih ada di sana. Jadi dalam ramai-ramai orang sempatlah saya maklumkan bagaimana keluarga saya terkandas di Rafah. Itu katanya. Beliau hanya sempat membelik kiriman saya dan memberikan respon ringkas. Apa katanya? Saya akan bantu dan dia terus menaiki kenderaan resminya memecut ke majlis seterusnya. Jadi ada ke tak ke cara je begitu. Jadi hati saya mula luluh.
Tapi katanya itu mungkinlah agaknya bahasa orang politik. Namun dalam surat saya ada saya akhiri ayat dengan kepada Allah jualah kami berserah. Ya, saya langsung tawakal dan serahkan segalanya kepada Allah. Sehari sebelum Aidilfitri, saya dihubungi oleh sisa politik PMX. Tuan Farhan Fauzi, watak penting yang mengusahakan misi ini. Sejak awal peperangan, beliaulah yang kerap menjemput kami ke pejabatnya di Putrajaya dan selalu menghubungi kami bertanyakan keadaan keluarga dan perkembangan di Gaza. Kali ini nadanya berbeza, agak serius dan beliau memaklumkan kami untuk datang ke satu lokasi khas. Saya dan Datuk Sani saja dibenarkan ke sana. Allahu Akbar, ada apa pula ni katanya. Saat sampai ada kenderaan hitam menanti. Risau jugalah, katanya macam dalam movie lah katanya. Jadi alangkah terkejutnya saya apabila pintu dibuka, saya diterpa anak anda yang selalu hadir dalam mimpi sekian lama. Air mata seorang ayah sudah bertakung tak mampu menahan kerinduan. Artinya, tiba-tiba anak dia sampai. Saya sudah biasa melalui perang di Gaza, melihat kehilangan dan air mata serta cekalnya kehidupan. Tapi misi ini saya katakan misi gila. Kerana bukan mudah untuk dikeluarkan keluarga saya saat berdilan roket dan hentaman bom bertali arus. Malah ketegangan di sempadan juga berlanjutan. Namun, secara senyap-senyap, pemimpin negara menghubungi pihak di sana. Ternyata diplomasi insani ini jauh lebih berkesan daripada kaedah yang lain. Prosesnya cepat, teratur dan lancar. Walaupun penuh dengan 1001 cabaran tersirat. Kisahnya akan keluar satu demi satu, tapi tak semua saya berhak untuk kongsikan, katanya. Tapi watak dalam misi gila ini adalah Perdana Menteri kita yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Suka beliau atau tidak, sebab dia umpas kan. Suka atau tidak pada beliau dalam soal ini, umat perlu satu ketumbukan. Pernah bergantung kepada garangnya Saddam Hussein, kemudian lantangnya Erdogan. Kini tiba giliran kita. Yang boleh kita banggakan ialah ketegasan Malaysia dalam bersolidariti. Tindakan PMX menghalang kemasukan kapal milik penjajah ke pelabuhan kita, ketegasan menyatakan sokongan kepada Hamas dan mutakhir jawapan berpendirian di hadapan Chancellor Jerman menjadikan nama Malaysia disebut-sebut di kalangan marahan di jalanan bumi penuh keberkatan selain menjadi bual bicara di peringkat antarabangsa. Semoga kita terus bersatu membela nasib saudara kita untuk menjadi jago di peringkat dunia dan berani mengiringi kata-kata dengan langkah di alam nyata. Untuk PMX, Dr. Sani dan semua pihak yang menjayakan usaha ini, sama ada secara langsung maupun mendoakan, kami sekeluarga mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah saja membalas jasa kalian semua. Amin. Ini adalah catatan seorang warga kita yang berkahwin dengan warga Palestin ni. Dan isterinya waktu itu dia dah balik ke Malaysia. Isteri, anak tinggal di sana dan dia minta bantuan, bukan minta duit. Dia pergi jumpa, dia insyaAllah berjumpa dengan PMX dan Saudara Ibrahim, menyatakan keluarga tinggal sana. Tapi cara Tok Anwar dan Saudara Ibrahim itulah, insyaAllah tengoklah. Dia tak yakin waktu itu, tapi bila dipanggil datang ke pejabat, masuk ke bilik, terkejut dia bila dia tengok anak dan isteri dia sampai. Bayangkanlah saudara. Itulah caranya PMX. Ini kalau ikutkan hati, dia orang PAS, dia bukan keadilan, bukan orang perpaduan, tapi nampak gayanya saya rasakan. Inilah hubungan rahim antara Perdana Menteri kita dengan pimpinan luar negara permintaannya. Ini catatan dekat ni. Sebab saya melihat bahawa Gaza semalam telah pun berlaku lagi ledakan antara Iran dengan Israel. Tapi sebab itulah katanya cinta Gaza Malaysia. Itu bagaimanapun saya juga secara peribadi mengucapkan terima kasih lah pada PMX. Begitu prihatinnya pada warga kita. Baik Mi? Ya. Kita masuk bab kita di sinilah. Itu saja sekadar catatan saja Mi. Mi lihat macam mana politik perkembangan tanah air sekarang Mi? Sila. Saya tengok perkembangan politik tanah air kita ni, rakyat semakin banyaklah memihak kepada kerajaan Madani. Dan saya yakinlah sebelum kita menghadapi pilihan raya yang ke-16, kita ada masa lebih kurang dalam 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 5 bulan lah. Maknanya kalau tengok prestasi sekarang ni,
pihak lawan kita lah, Perikatan Nasional ni semakin hari dia semakin lemah. Kan? Tak sekuat seperti mana mula-mula mereka jadi pembangkang sebelum ni. Jadi bukti yang lebih jelas lagi, kita nampak kepimpinan ataupun ahli parlimen atau wakil rakyat DUN dalam perikatan pun bercelau. Sampai baru tiba-tiba Parti Bersatu telah meminda perlembagaan. Itu yang agak seronok tu. Ini sebenarnya satu kejutan bagi saya lah kan. Kan? Kita dah ada Akta Anti Lompat Parti kan? Yang dah diwartakan pun Oktober 2022. Yang diluluskan oleh Parlimen, diluluskan oleh Dewan Negara, yang diluluskan oleh Duli Yang Mulia Perdana Agong. Dah jadi akta. Dah jadi akta, betul. Tiba-tiba hari ini, bila ada sebilangan ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri menyokong kerajaan tanpa lompat parti. Bukan kerajaan, menyokong pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menyokong pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia orang pindah perlembagaan pula. Kononnya bercanggah dengan akta lompat parti. Bercanggah dengan akta anti lompat parti. Itulah ni, saya bercakap malam kemarin, 3 malam dulu, dan saya dah bercakap, saya pun hairan, apakah kalau seseorang wakil rakyat itu menyokong tindakan yang baik, maka parti itu perlu mengambil tindakan disiplin. Macam mana tu? Kalau contohnya lah, ahli parlimen UMNO, katalah waktu dulu UMNO bersetuju Datuk Seri Moden jadi Perdana Menteri untuk membentuk kerajaan. Kerana tak tahan dengan gelagat apa ini Perdana Menteri yang ke berapa tak tahulah, yang 22 bulan. Jadi bila menyokong pimpinan Datuk Seri Moden jadi Perdana Menteri, kenapa waktu itu tak ada pula orang suruh Datuk Seri Zahid Hamidi berhenti? Nampak tak? Tidak ada pula bercanggah dengan ketetapan parti. Begitu juga selepas itu naik kita tarik sokongan, kita merasakan bahawa bagaimana UMNO dizalimi, mantan Presiden UMNO pun dizalimi, Datuk Najib. Kemudian naik pula Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. UMNO sokong. Jadi apakah kerana sokongan itu maka perlu diambil tindakan? Itu yang saya hairan. Itu tak, sebenarnya pindaan tu pada pandangan peribadi saya kan, lebih pada bermotifkan kepentingan politik bersatu untuk mewujudkan kestabilan dalam bersatu yang kini ni tak stabil lah. Kita tengok ramai ahli parlimen mereka mula menyokong pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maksudnya tak stabil lah parti itu. Yalah, artinya harapan untuk tepuk atap, untuk segala langkah tu tak jadi ke tu? Sukarlah. Jadi payah lah cara dia. Makna hari ni, apa yang diorang buat tu membuktikan bahawa mereka berada dalam keadaan yang lemah. Dan pindaan juga cuba untuk menyingkirkan ahli parlimen parti mereka sebagai wakil rakyat lah. Mungkin bercita-cita untuk mengadakan pilihan raya kecil. Sebelum cukup 3 tahun lah. Dia dengan harapan, kalau 6-6 tu menang, ada move lagi lah nak buat kot. Ada move lagi lah. Kali ni langkah 6 lah, langkah 6 jahanam. Tapi dia orang ni menyokong pimpinan ni sebelum pindaan itu dibuat. Betul. Sebelum pindaan perlembagaan parti mereka. Maknanya tak boleh diguna pakai kepada mereka. Itu fahaman Mil lah ya. Fahaman saya lah. Banyak dah orang cakap begitu. Artinya sesuatu tindakan itu tidak boleh diambil ke atas sesuatu perundangan ataupun ini perlembagaan yang baru itu terhadap nak dikenakan pada yang lalu. Ini sepatutnya untuk akan datang. Tapi heboh mengatakan bahawa 6 orang ini mesti dikenakan tindakan. Mesti mengosongkan kerusi. Jadi ni fikir macam mana? Penganiayaan. Saya merasakan bahawa keadaan inilah yang rakyat akhirnya nampak percaturan mereka. Percaturan Perikatan Nasional lain tak ada matlamatnya semata-mata untuk melihat kecelaruan politik. Matlamatnya. Dan kalaulah 6 orang ini tak tahulah mereka akan minta pada speaker. Pulang pada speaker untuk memutuskan. Kalau speaker kata mereka paksa mengosongkan kerusi, maka itulah yang terakhir. Tapi kalau speaker pula masih lagi berkeras mengatakan tak salah, mereka akan bawa perkara ini ke mahkamah. Mahkamah ni berlarutan lah, mungkin setahun, mungkin 2 tahun.
Jadi apakah sepanjang pembicaraan setahun, 2 tahun di mahkamah itu akan dijadikan modal politik. Tujuannya saya rasa untuk mengapungkan cerita-cerita politik dari pihak Parti Perikatan Nasional. Itu saya rasa begitulah pandangan saya. Sebab untuk speaker, saya tak yakin speaker akan bersetuju sebab speaker pun dah bagi tahu bahawa tidak perlu mengosongkan kerusi. Jadi kalau itu berlaku, maka berdasarkan kepada pindaan perlembagaan yang diluluskan oleh ROS, maka perkara ini akan dibawa ke mahkamah. Jadi dalam pembicaraan di mahkamah itu tentulah lawyer akan berujar, penguam bela akan berujar, dan masing-masing berujar-hujahan itulah yang akan dijadikan modal politik. Pandangan saya lah, Mi. Boleh Mi jelaskan, Mi? Saya setuju lah. Mereka nak besarkan lagi isu ni. Yang pertama lah. Yang kedua, mereka cubalah untuk menyekat atau menghalang mana-mana ahli parlimen atau wakil rakyat DUN untuk cubalah mengikut jejak 6 orang ni lah. 6 orang dia. 6 orang. Jadi, macam saya kata je lah, itu bukti yang jelas bahawa Bersatu berada dalam keadaan yang amat tidak stabil. Kita nampak bila ada ahli parlimen mereka yang menyokong pimpinan kerajaan sudah ada, itu maksudnya mereka hilang kepercayaan kepada agenda mereka tu buat tak ni. Betul. Dan sekiranya lah kata mahkamah memenangkanlah Bersatu, diadakanlah 6 PRK lah. Adakah kau itu akan mengubah kerajaan? Adakah cukup jomlah? Tak cukup. Jadi ini lebih kepada perkara pembaziran dan menyusahkan rakyat. Kata berjuang untuk rakyat. Sedangkan saya lihat macam pilihan raya, sekali lagi kita akan ulah juga pilihan raya di Kuala Kubu. Untuk pilihan raya di Kuala Kubu pun Suruhanjaya pilihan raya terpaksa menelan belanja 2.2 juta. Bayangkanlah kalau 6 orang campur satu orang lagi dari orang undangan negeri Selangor, 7. Kalau 7 katalah, kalau parlimen lagi tinggi ni, dia 4 ke 5 juta. Kalau 5 juta, 32 juta. So kalau begitulah wang, alangkah baiknya wang itu digunakan untuk diagihkan kepada rakyat. Dia orang tak peduli tu. Dia orang tak peduli. Maksud you? Dia orang bimbang. Kalau katalah Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia bagi lebih banyak lagi bantuan kepada rakyat lah. Makna benda tak baik bagi mereka. Dia baik kepada kerajaan Madani. Kan? Mana dia orang kalau kata Datuk Seri Anwar buat banyak lagi bantuan-bantuan kepada rakyat, dia orang tak selesa. Sebab motif dia orang ni bukan kerana rakyat. Motif dia orang berpolitik hari ni kerana nak berkuasa. Dan track record atau sejarah Bersatu ni kita tahulah memang kerjanya nak tumbangkan kerajaan, kerjanya nak ambil alih jawatan Perdana Menteri. Itu matlamat dia? Itu matlamat dia. Maknanya atas kepentingan kuasa ada kepentingan peribadi mereka. Bukan untuk menstabilkan politik, supaya pelabur datang, supaya negara, ekonomi dapat diperbetulkan, bukan? Bukanlah. Hutang yang bertrilion hari ini pun berlaku zaman Perikatan Nasional jadi kerajaan. Mana track record dia orang pun hancur. Cuma mereka bagi alasan berakyat, time tu COVID, PKP. Jadi mereka menggunakan perkataan COVID untuk menutup kelemahan urus takbir mereka pada waktu tu. Dan hari ini pun hakikatnya keadaan ekonomi dunia bukannya baik. Betul. Tambah pula bila berlaku macam sekarang ni antara Israel dengan Iran. Tiba-tiba saja limbo lah saya tengok. Amerika, England apa semua saham, pasaran saham dunia. Tiba-tiba pagi tadi saya tengok alamak saya kata seluruh dunia pasaran saham dalam keadaan bukan menggudum lah. Tapi terumbang ambing. Malahan ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Amerika juga tiba-tiba terkesan. Hari ini RM4.74, 75 dah silap saya lah. Dah sepatutnya dah cantik lah. RM4.72 tiba-tiba berlaku Iran dengan Israel ni. Sebab saya kata, apa saja berlaku di peringkat antarabangsa, dari segi politiknya, kalau berlaku peperangan, tentulah negara kita juga akan terkesan. Tapi bila kita dalaman juga, kita berbalah apa semua tu, pastilah ekonomi kita juga akan terkesan. Kalau berlakulah kata pilihan raya ni, apakah boleh dijamin pasaran saham akan meningkat? Apakah boleh dijamin ringgit Malaysia dengan tukaran dolar Amerika dan sebagainya boleh kukuh? Apa Mi? Siapa beri pandangan? Sebenarnya dia takkan membawa sebarang kebaikan pun kalau diadakan 7 pilihan raya kecil ni.
dan dia tak menguntungkan kepada negara ataupun rakyat pun. Yang untung mungkinlah pihak Perikatan Nasional ni. Dan bagi saya lah, pada waktu ni bukanlah masa kita nak menunjukkan kekuatan. Kita sepatutnya solidariti lah. Keadaan ekonomi dunia yang teruk, perang di Eropah Timur, perang Rusia dengan Ukraine tak selesai lagi. Kita sepatutnya sekomah lah mempertahankan negara kita supaya Sudan pun balah lagi, tak selesai lagi. Supaya rakyat kita ni terjamin kehidupan mereka lah. Bukannya sampai tak mau berhenti berpolitik, cari jalan nak mencetuskan gelombang-gelombang politik. Kalau kata dia orang nak jadi kerajaan pun, seeloknya mereka sabarlah 3 tahun lebih lagi. Kalau mana pun. Cuba nasib di pilihan raya ke-16, kod-kod boleh jadi kerajaan. Itu pun kalau menang 112 kursi. Dan tengoklah kalau apa ini kerajaan Madani tak betul. Kritiklah waktu itu. Bukan bercorak peribadi. Ini saya nampak serangan peribadi betul-betul bertalu-talu ni. Saya pun kadang-kadang takut tengoklah serangan peribadi kepada Perdana Menteri dengan timbalan Perdana Menteri satu ni sangat hebat lah. Dah jadi personal lah. Personal. Saya teringat balik lah macam zaman sebelum pilihan raya ke-14 dulu. Beginilah yang bosku hadapi. Tapi lepas itu rindu sama bosku. Betul, rindu sama bosku. Saya kata apa ni? Tak masalah saya kalau mereka mengkritik dasar. Kan? Dasar PMX ni tak betul. Dasar gini tak betul. Saya seronok dengar. Betul. Dengan argumennya kalau lah dia boleh mengatakan bahawa kita punya sebab kerajaan mengumumkan bahawa menjelang tahun depan kita punya ekonomi pertumbuhan ekonomi dia mantap. 48 tak salah. 48 dari 54 kan. Jadi sepatutnya mereka buat argument lah supaya rakyat faham. Betul ke boleh jadi? Dia kadang tapi tidak, dia ceritanya lain, tak ada peribadi. Bercorak peribadi. Serangan peribadi. Lepas itu soal penyakit, soal nak tak jawatan, apa ni saya kata. Saya tak tengok satu lagi, saya tengok ada tulisan saudara Adam Malik. Dan ini saya baca dalam MyTV online. Adam Malik dia tulis, dia kata, dalam kedudukan kebanyakan parti politik dalam negara kita pada hari ini, Parti Bersatu boleh dianggap parti yang paling huru-hara katanya dan kelam kabut. Itu kata bukan saya, kata saudara Adam Malik melalui MyTV online. Ini kenapa? Karena katanya mereka sedang berhadapan dengan perpecahan. Kesal daripada 6 ahli parlimen yang melafazkan ikrar menyokong kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan ditukar parti, menyokong kepimpinan saja. Jadi apa yang sedang dialami oleh Parti Bersatu hari ini boleh dianggap sama seperti apa yang pernah dialami oleh UMNO 1 ketika dulu. Betul. Jadi pada waktu itu ahli parlimen UMNO yang sangat takut pada Dato' Mahathir telah terpaksa akur kepada Presiden Bersatu Muhyiddin dan dan disuruh menyerang Presiden UMNO itu Dato' Ahmad Zahid Hamidi. Betul. Jadi hari demi hari ada saja kenyataan yang dibuat oleh mereka semata-mata mahu sanggah Presiden UMNO yang enggan akur kepada kehendak Dato' Mahathir. Kumpulan para kitul UMNO ini digelar kluster broker. Kini semua sudah berubah katanya. Parti Peribadi Bersatu terpaksa berhadapan dengan puak yang masih menjadi ahli parti tapi telah pledge ataupun memberi sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kemelut ini menjadi kudis yang semakin parah dan merosakkan parti sambil membusukkan nama Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. 6 ahli parlimen itu Zahri Kecil daripada ahli parlimen Jeli, Datuk Iskandar Zulkarnain, ahli parlimen Kuala Kangsar, Abdul Khalid, ada Datuk Zulkifli Hanafi, ahli parlimen Tanjung Karang, Saudara Muhammad Azizi Abu Naim, ahli parlimen Azizi ini Gua Musang, Datuk Suhaili Abdul Rahman, ahli parlimen Labuan, dan Datuk Sisai Husin Abu Husin, ahli parlimen Bukit Kantang, dan termasuk juga seorang lagi Datuk Rashid, itu ahli Dewan Undang Negeri Selat Kelang. Dan nampak katanya bahawa mereka katanya enggan meletak jawatan. Ini mengakibatkan Tan Sri Muhyiddin terpaksa meminta bantuan ROS. Ini tulisan daripada MyTV Online untuk mengubah ataupun menggubal perlembagaan bagi menyingkirkan mereka ini. Namun keenam-enam mereka mencabar dengan kenyataan bahawa kedudukan mereka tidak terjejas akibat tindakan gubal perlembagaan parti
yang di-backdated itu. Oh, backdated. Ya, saya dalam suasana kepimpinan parti bersatu secara senyap sedang menyiapkan diri untuk merebut jawatan. Hal 6 jahanam yang disebabkan sebagai 6 jahanam ini dilihat pasti menyusahkan Tasimuddin dan akan berimpak kepada imejnya sebagai Presiden Parti. Cuma Tasimuddin sedikit bernasib baik kerana tidak diganggu oleh kedua tun seperti yang dilakukan terhadap Presiden UMNO. Apapun tekanan dan sedang dihadapi oleh Tasimuddin, di mana parti PAS pula merasakan pemimpin dari kalangan mereka seharusnya mengambil alih kepimpinan Perikatan Nasional. Betul. PAS mula melihat bagaimana Tasimuddin sudah hilang kebergunaannya, sebaik sahaja dana Parti Bersatu dibekukan akibat daripada tindakan SPRM dalam kes Amla Jana Wibawa. Jadi isu 6 jahanam ini hanya sebahagian dari kisah uhara bersatu, kerana sebaik sahaja kes rasuah dan Amla bermula, maka keadaan jangka akan bertambah parah lagi. Itu pandangan daripada sahabat kita lah, Saudara Adam Malik daripada MyTV Online. Saya rasa agak-agak analisa begitu perlu juga diketahui. Kan? Betul. Jadi mereka berusaha untuk menjadikan pindah perlembagaan itu untuk membolehkan satu. Saya rasa kalau dalam pilihan raya pun, ke mana perginya? Ke mana tujuan? Saya nak tanya ni. Ke arah mana mereka kalau menang lah? Katalah mereka yakin menang itu, bagaimana kalau kalah? Saya rasa kalau kalah lebih teruk lagi ni. Ni saya tengok Ibu Peluh ni panas sekarang ya. Oh, cuaca panas. Panas betul-betul. Saya tengok Ibu Peluh ni, saya pun tak ada tisu. Ambil Tak tisu, apa. saya kesian kat you. Tak apa. Bermandi peluh secara ismi. Oh, siap. Jangan kata saya tanya you peluh pula ni. Saya tepi laut habis kalau cuaca sekarang ni panas. Betul, panas. Jadi cuaca panas, politik panas. Jadi saya merasakan bahawa keadaan ni kalaulah tidak ada isu 6 ahli parlimen ini, pindahan dan sebagainya. Kalau mereka pindah perlembagaan, tak ada masalah. Pindah lah. Ya. Kita tak ada. Dan saya melihat bagaimana ROS hari ini, saya ini Ismi, dia hantar hari ini besok lulus. Taklah macam kita UMNO tu, kita nak buat pindah perlembagaan kita tu, ya Allah, berbulan-bulan. Lama kan? Cukup lama. Jadi agak jauh berbeza lah. Tapi tak adalah, kita tak adalah nak katakan ROS tidak berpihak pada kita. Tetapi saya merasakan bahawa begitulah sikap keterbukaan kerajaan hari ini yang tidak mau mencampuri urusan-urusan perundangan. Macam mana ni? Ya, saya tengok Bersatu nak pindah perlembagaan pun mudah. Tak semudah masa UMNO nak memindah perlembagaan dulu. Jadi itu bukti bahawa tak ada pun kerajaan atau mana-mana pemimpin dalam kerajaan ni yang cuba menyekat atau menghalang apa-apa usaha-usaha dibuat oleh mana-mana parti untuk ke arah menguntungkan parti mereka lah. Walaupun kita tahu lah pindaan tu memang jelas lah bermotif untuk menyingkirkan 6 orang ahli parlimen, 1 orang wakil rakyat ni. Memang cita-cita mereka tu nak adakan PRK dengan harapan besar mereka boleh menang 7 kursi tersebut lah. 6 parlimen, 1 Dun. Kelang. Tapi ialah bagi saya apa keberuntungan? Kalau menang pun apa keberuntungan? Bagi saya selalu melihat dalam politik ni, dia dalam sistem demokrasi, game of the numbers ni. Game of the numbers tu penting. Kalau lah okey lah dapat balik 6 orang tu, adakah cukup jumlah? Tak cukup jumlah. Masih lagi mereka pada 74 kursi. Kan? Bagaimana kalau yang lain melompat pula? Betul. Kalau melompat, pilih lagi. Kan? Jadi sampai bila nak selesai benda ni? Ini diorang pun tahu. Kalau diorang menang, katalah diorang menang lah 7 kursi tu, diorang tak boleh ubah kerajaan. Tapi diorang ni pembangkang. Saya rasa lah kata Mi, kalau pembangkang, sepatutnya kita, negara memerlukan pembangkang yang berhemah, yang jujur. Saya tunggu Mi, dah. Saya rasa tiap-tiap kali sidang parlimen selalulah kalau Mi dengar saya punya live, saya memberi pandangan dan kritikan. Bagaimana kecewanya saya melihat ahli-ahli parlimen yang sepatutnya mewakili rakyat berjuang soal rakyat. Di saat negara mengalami, sekarang ni memanglah kita tahu masalah beras, masalah harga barang kenaikan, masalah ketidakcukupan pendapatan dengan perbelanjaan. Kita nak dengar jugalah kalau ada di parlimen daripada parti pembangkang itu bercakap soal itu, tapi nampak gayanya banyak dia bercakap soal diri mereka.
minta untuk peruntukan. Saya kata takkanlah itu isunya. Soal peruntukan tu. Ya, Kalau dia orang sokong kepada kerajaan tu, dia sokong apa yang kerajaan buat tu, mungkin dia orang tak nak berunding masalahnya. Cuba kalau berunding, mungkin. Boleh apa, tak ada masalah. Ah. Tapi saya masih ingat lagi kata kenyataan Tuan Ibrahim, dia peruntukan itu bukan untuk peribadi. Peruntukan yang sepatutnya diberi pada wakil rakyat itu untuk pembangunan kawasan. Betul. Dan sekarang ni pun kalau mereka berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah pada Yusof, dia pun dah kata bahawa dia tunggu. Janji nak jumpa, nak bincang, tak ada pun dia kata. Kan? Sekarang dia bersedia. Dia kerajaan, bukanlah kerajaan yang menzalimi. Saya dengar tadi macam tadi ya, walaupun dia warga PAS jumpa dengan PMX, minta bantuan untuk menyelamatkan keluarga di Gaza. Dia pun tak jangka. Sebab cara Datuk Ibrahim dijawab pun macam tidak meyakinkan. Tahu-tahu terjadi. Itu cara saya nampak lah. Jadi nampak gayanya negara seperti mahu dihuru-harakan politiknya. So saya katakan macam game of the numbers. Kalau setakat 73, kalaulah kekal 73, menang semualah. Tidak mampu juga untuk menubuhkan kerajaan. Tak ubah apa-apa. Tambah-tambah lagi sekarang ni dah ada 154 sekali yang 6 orang ni lah kan. Tak masuk dalam. Kalau 6 orang dah 160 lebih. 170. Ini yang merisaukan mereka. Jadi saya tak tahulah itu keadaannya. Betul. Saya nampak bahawa suasana politik negara kita masih lagi dalam situasi yang tak sepatutnya berlaku begitu. Musim pilihan raya dah selesai. Tapi kalau kita nak cakap nakkan pembangkang yang berhemah, pembangkang yang orang kata apa tu membantu kerajaan, saya rasa tak sesuai lah Perikatan Nasional tu. Bukan mereka lah ya. Bukan mereka. Saya melihat bagaimana contoh, saya bagi contoh. Apabila Amerika membuat keputusan untuk meluluskan bajet, untuk mengeluarkan bajet membantu tentera di Israel dalam peperangan di Gaza. Begitu juga peruntukan perbelanjaan untuk membantu Ukraine dan sebagainya dalam tempat itu kan, melibatkan wang berbilion. Saya rasa pembangkang mereka dia kata no, kita tak bersetuju. Itu caranya. Tapi yang lain dia tak bangkang, dia tak ada attack. Joe Biden ni sakit ke, Joe Biden begitu, tak ada. Ya, yang sakit ni orang cakap betul HIV semua tu. Itu tak patutlah, tu keterlaluan lah. Ni orang kata satu perbuatan yang sangat keji dan jahat lah. Dengan mengaibkan seorang Perdana Menteri dan cuba menunjukkan persepsi yang negatif ke seorang Perdana Menteri. Apa nak pergi seorang peribadi dia? Apa nak kata Perdana Menteri kena HIV? Ini saya rasa dia diulang-ulang balik skrip lama. Macam satu berniat sangat jahat lah dia. Betul lah, saya nampak begitulah. Dan tak pernah lagi berlaku tau. Ini pertama kali. Itu. Dan skrip itu diulang balik. Sedangkan beliau dah mendapat pengampunan daripada Agong. Kan? Sepatutnya forget it lah. Dan dibersihkan oleh Istana Masyarakat. Okey, diberi pengampunan. Masa Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat pengampunan Agong untuk kes beliau tu. Tun Mahathir, Muhyiddin Yassin. Tak ada pula dia orang bangkang. Tak ada orang bangkang. Tapi sampai sekarang dia ulang-ulang balik ceritanya begitu. Sebab pada waktu tu dia orang nak gunakan Datuk Seri Anwar untuk kepentingan mereka berkuasa. Dan untuk menjatuh kerajaan Barisan Nasional pada waktu tu. Jadi orang ni ibarat melepaskan anjing dan sespit. Dan saya nampak juga kalau itu keadaannya, itulah natijahnya. Sekarang ni saya lihatlah ada juga puak-puak dia orang sekarang ni bercakap dia cuma nak memenangi hati warga UMNO. Mereka sedang ni berjuang untuk agar Datuk Seri Najib pengampunan ataupun dapat tahanan di rumah. Saya dengar juga kenyataan itu. Kan? Saya kata, sedangkan dia orang yang sumbat Datuk Najib. Yang serang Datuk Najib masa beliau masih PM tu mereka bersatu ni. Yang buat pendakwaan kepada bosku ni mereka ni bersatu ni. Lepas tu dihukum pun ketika zaman mereka jadi kerajaan. Maknanya tiba-tiba hari ni yang anaya, yang fitnah, yang hukum, yang penjarakan, yang kata macam-macam kepada bosku ni tiba-tiba nak jadi pembela kepada bosku. Itu namanya DS. Nak menunggang bosku untuk mencapai cita-cita mereka, menumbangkan kerajaan. Macam mana mereka tunggang Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu.
Ini memang behavior dia orang, perangai dia orang. Memang kita tahu perangai dia orang. Maknanya kadang-kadang kita lah penyokong UMNO ni mungkin ada segelintir yang terpengaruh, Terperangkap. Jadi bila kita bagi penjelasan hari ini, tuan dan puan yang terpengaruh tu fikirkan yang serang bosku dulu, Mahathir, Muhyiddin, ni dua kepala perang. Betul. Datuk Seri Anwar masih dalam penjara pada waktu tu. Yang tumbangkan kerajaan UMNO Barisan Nasional dulu, ini dua orang juga. Ini dua orang juga yang menunggang Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mencapai cita-cita mereka menjatuhkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Betul. Yang buat pendakwaan tergesa-gesa. Kan? Malam puasa pun serbu rumah bosku, geledah rumah bosku, tarawih pertama tu, rumah Sedajik, Umat Tulpa Rahab. ibu bosku Tun Rahab pun digeledah, dipecahkan siling. Macam-macam lah berita-berita yang negatif yang dikeluarkan oleh media pada waktu tu. Lapangan terbang mereka kepung. Kononnya bosku nak keluar daripada Malaysia pada waktu tu. Lepas tu pendakwaan berjalan, bosku dihukum di penjara. Semua berlaku adalah perancangan atau konspirasi yang dibuat oleh Mereka. pemimpin utama Bersatu ni. Jadi hari ini, kalaulah ada mana-mana lah pemimpin ke atau orang-orang daripada Bersatu ni mengatakan bahawa mereka hari ini nak membela Datuk Seri Najib Tun Razak, ini pembohongan yang jelas. Jadi kita jangan kena tipu dengan mereka. Betul. Kalau kita ketipu dengan mereka, salah kita lah. Jangan kita tipu. Sebab mereka memang akan tunggang apa sajalah untuk dengan harapan Datuk Najib keluar, maka ada pilihan raya nanti Datuk Najib akan bantu dia orang menang lawan dengan kerajaan Madani. Harapan pengaruh kan. Tapi kalau itu natijahnya, lepas itu serang balik. Sama dia orang macam dia orang buat kat Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Yang kenakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu, Tun Mahathir bin Mohamad. Kemudian pergi jumpa dekat penjara pun dia yang menunggang Datuk Seri Anwar Ibrahim, kononnya nak tabalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai PM yang ke-8 pun juga Tun Mahathir bin Mohamad. Betul. Muhyiddin sentiasa ada. Ya. Okay. Sama juga hari ini, mereka cuba nak menunggang nama bosku untuk kepentingan politik mereka. Dan bila tercapailah cita-cita mereka, mereka akan buat seperti mana mereka buat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ni. Saya bercakap dengan secara resmi ni, sebab secara resmi ni antara adalah penyokong kuat, penyokong tegar bosku. Ya, saya memang sampai sekarang ni saya kekal sokong bosku. Dan saya yakin bosku bersama dengan kita. Ya. Bukan bersama dengan mereka Bersatu. Orang Bersatu, Tun Mahathir, Muhyiddin dah buat dia macam-macam. Sampai jadi macam tu. Takkanlah dengan bosku nak bersama ni, mustahil lah. Mustahil. Jadi kepada penyokong bosku, janganlah terpengaruh dengan kata-kata pihak Bersatu ni, kononnya mereka nak membela keadilan kepada bosku. Itulah sebenarnya secara resmi. Saya lama juga tak dengar secara resmi bercakap soal ini. Sebab itu saya panggil secara resmi hari ini. Kebetulan saya berada di rumah ni, panggil nak dengar apa pandangan resmi. Rupanya secara resmi masih lagi kekal. Saya memang setia kepada UMNO. Walaupun hari ini ada usaha-usaha jahat yang dibuat oleh segelintir pihak mereka, mungkin di dalam atau di luar ni, untuk cuba melaga-lagakan akar umbi dengan Presiden UMNO. Saya mudah saja. Hari ini Dr. Zahid Hamidi Presiden UMNO. Jadi kesetiaan saya kepada Presiden. Saya masuk dalam parti ni, dalam pertubuhan parti ni, segala keputusan parti itulah keputusan saya. Yalah. Sebab memang macam itulah kita dalam organisasi. Mungkin ada apa-apa keputusan tu yang mungkin tak kita, maksud saya mudah cakap, kita mesti bersetuju untuk
tidak bersetuju. Ya, aku lah. Aku Itu je. masalahnya. Dan saya selalu katakan, orang kata kadang-kadang dia kata saya ni pembulik nombor satu Zaid Abedi. Saya kata institusi presiden itu jangan dicalarkan. Betul. Kalau dicalarkan, rosaklah parti dan orang memang nak calarkan beliau. Bukan? Sebab kalau bagi saya Mimi cuba fikirlah secara jujur je lah. Saya rasa mereka berdendam dengan Datuk Zaid ni kerana Datuk Zaid tidak menyokong mereka, tidak membolehkan mereka jadi Perdana Menteri. Itulah sebabnya hari-hari beliau diserang. Macam mana pandangan Mimi? Betul lah tu. Saya setuju lah. Tapi kena ingat, Presiden UMNO pernah menyokong mereka untuk diangkat sebagai Perdana Menteri. Betul. Ini terdekat sejarah. Ya. Bukannya cerita yang akan datang sejarah. Tapi benda yang sama lah macam dia orang buat dekat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan melepaskan anjing tersebut. Itu peribahasa mudah je lah. Kan? Bila dapat apa yang mereka nak, mereka cari jalan, mereka nak jatuhkan Presiden UMNO. Kan? Orang yang tolong mereka nak bunuh sebab apa? Mereka takut orang tu naik gantikan mereka. Hebat Presiden hari ini memanglah orang memburuk-burukkan nama Presiden cukup hebat lah. Cukup hebat lah. Berterusan. Macam-macam cerita lah, macam-macam kata lah. Walaupun mahkamah telah buat keputusan. Tapi kalau terfikir balik, keputusan UMNO bersama dengan PN, keputusan yang tepat. Ya. Habis kita nak bersama dengan siapa? Kerana waktu itu dari segi saya bercakap macam demokrasi ni game is the numbers. Jumlah Pakatan Harapan dia dapat 82 kursi. Sedangkan Perikatan Nasional 73 kursi waktu itu. Betul. Jadi keputusan Datuk Seri Zahid Hamidi memilih Pakatan Harapan, dia kena ketepilah soal apapun. Jadi itu kena rakyat dan kena titah daripada tuanku mau mewujudkan kerajaan. Ni ulah ni. Sebelum masa pilihan raya ke-15 ni tak ada pun mana-mana gabungan yang ada simple majority. Tak boleh tubuh kerajaan. Tak ada PH ke, BN ke, PN ke, tak boleh tubuh kerajaan. Okey. Mana suka tak suka kena bergabung untuk menubuhkan kerajaan. Okey. Di permulaan tu kan Tuanku dah panggil tuan nasional. dah panggil PH and PN dulu. Ya, nak tubuh kerajaan. Nak tubuh kerajaan. Tak ada UMNO sebab UMNO ni dia kursi simpanan saja pada waktu tu kan. Orang kata 30 kursi lah Barisan Nasional ada kan. Orang tu kecil lah 30 orang ahli parlimen kalau dibandingkan 73 PH 82. Ya. Kalau kata betul lah mereka ni nak sayangkanlah rakyat dan sebagainya. Kalau mereka bercantum pada waktu tu, bayangkan ubah kuat. Tapi yang tolak usaha tu pun mereka juga. Ada dia keluar dekat sosial media tu kan. Lepas dia balik dari sana. Dia orang yang tolak. Bila dia orang tolak bermakna tak boleh tubuhkan kerajaan kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim ada 82 kursi. Ya. Jadi solusi yang kedua ni Barisan Nasional lah, mengurusi kita lah, Presiden kita ni bersama dengan Barisan Nasional, Dr. Zamri Kadir dan datang menghadap tuanku. Dititah menghadap tuanku. UMNO. Lambang pun kering. Sebut Tolak tuanku. Yes. UMNO jangan main-main yang itu. Nama pun Parti Ketuhanan Melayu. Mana mungkin nak derhaka kepada tuanku. Mana-mana raja-raja Melayu. Betul. Lepas tu, mesti tak ambil. Jadi bila tuanku bertitah menghadap, jadi kita semua dah tahu, satu Malaysia dah tahu dah yang PN tidak bersetuju untuk bergabung dengan PH menubuhkan kerajaan. Betul. Jadi kita pun tak setuju, kami nak jadi pembangkang juga. Habis negara jadi apa? Betul. Adakah kepentingan atau pendirian parti sebelum pilihan raya ke-15 lebih penting daripada negara? Negara lebih penting. Negara lebih penting. Rakyat lebih penting. Jadi UMNO buat keputusan bersama dengan PH jadi 112 kursi. Ngam-ngam sui kata Cina. Jadi GPS pun tengok, dah UMNO dengan PH 112 kursi. Jangan top up lagi. Jadi itu yang jadi banyak kursi. Kesilapan siapa yang tolak di kerajaan? PN yang tolak di kerajaan. Masa ada peluang di kerajaan, dia orang tak mau di kerajaan. Bila dah ada kerajaan, dia pun nak tebuk pula. Aduh. Jadi macam tak faham. Saya nak dengar Benda ni nampak tu kan.
dia orang ni sebenarnya dia orang tak boleh terima aku. Kalau dia orang bergabung dengan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap kena jadi Menteri. Ya, sebab dia majoriti. Dia lebih. Terimalah kikatnya itu. Kena terima. Macam kita sekarang, kita terima. Ya. Kan? Kan? Betul? Jadi susahlah ni dia faham PN ni. Dia macam gila sikit lah dia. Dan dia tak boleh terima hakikat. Dia marah sangat dengan Datuk Seri Hamidi ni sebab itulah. Marah apa bendanya, apa yang dia orang tak kata kat Presiden UMNO. Kan yang dulu ni masa pilihan raya ke-15 kita bukan duk berpakat dengan PH ke berpakat dengan PN. Tak ada. Go solo. UMNO solo tetap dia mengutarakan apa jadi Datuk Presiden. Kursi-kursi UMNO, kursi-kursi Parlimen UMNO, kursi-kursi Dun UMNO, kita kalah kepada siapa paling banyak? Ya. Kepada Perikatan Nasional. Betul. Bukan kita kalah kepada Pakatan Harapan. Ya, bukan kalah pada apa ni apa PKR. Tiba-tiba bila nak tubuh kerajaan nak suruh kita Barisan Nasional ni sama dengan dia orang. Jadi lembu dicucuk hidung, kena sokong mereka, angkat mereka sebagai menteri, lepas tu dia bully kita lagi. Yalah, akaun dibukukan. Aduh. Yang bunuh kita tu Perikatan Nasional Bersatu. Parlimen-parlimen kita banyak kalah kepada Perikatan Nasional, bukan kalah kepada PKR ataupun Pakatan Harapan ni. Kita kalah dengan Perikatan Nasional. Kursi kita banyak hilang, jatuh ke tangan Perikatan Nasional. Mana Perikatan Nasional yang buat bully kita, yang buat kita, yang fitnah kita, yang paling kuat. Betul, menentang kita. Habis-habisan. Takkan orang yang buat kita macam tiba-tiba kita dah pernah bagi peluang kat dia sebelum ni, tiba nak bagi peluang kedua, kononnya macam-macam demi lah dia rasa. Kalau itu jadinya bacol lah, kita takkan lah UMNO parti bacol lah. Kalau orang kata kena tipu sekali tu biasalah. Kalau kena tipu 2 kali tu maknanya kita bodoh. Takkan kita nak bagi Bersatu ni bodohkan kita. Kali pertama akan tipu tak apa. Okey. Kali kedua pun kita akan tipu juga. Dia ada perjanjian tu. Masa Mahidin turun, bagi pada Mak Sabri, naik kepada wife Presiden kita pada waktu tu, kita kena tipu lagi. Ada yang mau juga perjanjian lah segala-gala yang di belakang parti. Takkan kali ketiga kita nak kena tipu lagi. Mana kalau kita kena tipu kali 3, maknanya kita bodoh lah. Bodoh sangat-sangat lah. Bodoh sangat. Saya suka dengan Saudara Ismi ni, dia thinking out of satu pemikiran yang berbeza. Kan? Tapi alhamdulillah lah, kita pun tak suka maki orang. Kan? Kita bercerita tentang parti kita, untuk nasib parti kita. Dan saya tak seorang peribadi. Saya bercakap parti-parti lah. Atas fakta. Kalau nak seorang peribadi, Muhyiddin Yassin, sakit itu, sakit ni. Bukan itu bukan kerja kita lah. Dan bukan live saya lah. Dan kita kena tahu dia, ketua-ketua parti-parti ni semua ada umur dah lanjut. Betul. Kan? Anwar Ibrahim, Tan Sri Yassin, 78, 1947. Betul. Kan? Jadi orang umur 70 lebih ni kadang-kadang sakit tu perkara biasa lah. Ayah saya pun meninggal umur 78. Amin ya. Ayah saya 67. Jadi kadang-kadang segelintir pihak dari luar sana duk kata Datuk Seri Anwar Ibrahim kena HIV semua ni. Ini bermotifkan apa? Untuk apa? Itu maksudnya serangan peribadi yang dan cuba menjatuhkan maruah Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan membawa cerita yang tak tepat sebenarnya. Adakah dia orang ada hitam putih? Laporan doktor. Laporan lab Datuk Seri Anwar Ibrahim telah disahkan pengidap HIV sebagai tak ada. Mana ini lebih kepada serangan yang bertujuan untuk memburukkan nama baik Menteri dengan harapan lebih banyak sokongan dapat ke mereka. Itu je. Dia pun tak tahu bahawa kesan daripada itu nanti akhirnya kita ditertawakan oleh pelabur-pelabur orang asing. Dia tengok dekat mana-mana negara, adakah mereka duk serang presiden mereka ke menteri mereka, oh kita punya presiden sakit kusta. Tak ada. Di Malaysia saja. Dan ini pertama kali berlaku dalam sejarah Malaysia. Mana budaya yang dibawa oleh pihak saya, budaya yang sangat jijik lah. Ya. Untuk membenci sama insan. Yalah.
Saya pun kadang-kadang saya penuh seorang-seorang. Yang ini saya duduk dekat lumur ni, ni saya bersiaran di depan saya ni laut saya, tapi dah gelap tak boleh nak tunjuk lah. Duduk menong tepi laut sambil menghirup bayu angin daripada Selat Melaka tu ni. Kadang-kadang terasa juga sedih jugalah melihat bagaimana kedudukan politik negara kita ni dalam keadaan yang begitu dah elok lah tu, tiba-tiba cuba diganggu gugat lagi. Tidak harmoni. Tak harmoni. Kenapa jadi begitu? Cubit sana, cubit sini, picit sana, picit sini. Sedangkan kita nak menyantuni rakyat. Betul. Kita nak bergerak. Dan saya tengok juga mereka kata dia nak serang tentang barang mahal pun tak boleh juga. Beraya baru ni beli barang lain gaya tak nak pula naik pun ada ayam cukup lebih-lebih nampak di pasar. Tanya mereka. Inflasi ni makin bertambahkan makin berkurangan. Inflasi mana negara pun dia akan meningkat. Tambah lagi bila ada peperangan. Jadi kerajaan yang ada sekarang ni dia dah cuba kawal inflasi dengan berbagai-bagai cara. Kita tengok ada barang yang mahal, ada barang yang murah. Tapi ini bagi saya biasa je lah. Kalau kata nak tukar kerajaan kena harga barang mahal, pembohong. Pembohong. Nak tukar kerajaan, nak hapuskan GST macam Mahathir yang boleh kata dulu. Pembohong. Sekarang dia berkata GST lebih baik pula dah. Jadi itu cara politik, orang kata cara tradisi lah kan. Main harga barang, main soal cukai, main soal inflasi. Sedangkan bantuan untuk petani ada? Ada. Kaki tangan awam dapat. 2,000, 2,500. 2,500 sekali dengan bantuan khas raya. Bersara dapat 1,000. Mi dapat mi? Dapat. Walaupun mi tak dapat pencen dapat juga. Saya tak dapat, saya tak dapat apa-apa mi. Saya tak pernah kerja kerajaan. Saya orang kerajaan. Nah, jadi saya merasakan bahawa percaturan politik ini semakin tempak. Jadi kesan dari percaturan yang saya rasa lah matlamatnya lain tak ada ni, hanyalah untuk mencari kuasa. Betul. Tujuannya nak, kerana demi untuk mendapat kuasa mereka sanggup lakukan apa saja. Sedangkan soal rakyat ini mereka sanggup abaikan. Saya nak tanya saya tak tahu di Lumut ni macam mana ya. Saya di Kuala Lumpur saya pergi ke pasar ayam cukup di pasar. Dulu masa zaman dia orang tu ayam susah juga nak dapat kan. Telur pun tak ada masa kadang-kadang ayam tu. Ayam tak ada. Daging mahal, barang semua mahal, minyak masak hilang. Cuma kita yang baru ni macam mana saya katakan, kesan daripada percaturan kartel. Betul. Jadi kesan daripada percaturan kartel itu maka beras tempatan sebenarnya, beras putih tempatan hilang. Kerana kartel ni curi. Curi beras rakyat. Bubur brand, bubur nama kononnya beras import tempatan. Kerana mereka mau mengutip kekayaan, mau membina kekayaan atas kehidupan kesengsaraan rakyat. Jadi dalam keadaan begitu saya merasakan sepatutnya kita bersama-sama memerangi kartel ni sepatutnya Perikatan Nasional pun bersama dengan kerajaan. Betul. Tapi tak tahulah kalau pimpinan mereka tidak menyerang kerajaan. Mereka serang kerajaan bukan serang kartel. Ini masalah ni senapan ni. Betul. Saya juga berkali-kali mengatakan bahawa kita harus menyantuni politik ini dengan berkasih sayang. Betul. Betul. Bukan dengan kebencian, tapi saya nampaklah apa yang mereka lakukan adalah mewujudkan kebencian. Bukan kasih sayang. Betul. Saya beri pandangan ni. Pandangan saya macam ni lah dia rasa. Apa yang diorang buat ni betul-betul nak membentuk satu gelombang kebencian kepada kerajaan. Dan apa yang mereka buat ni sebenarnya pernah mereka buat ketika Barisan Nasional di puncak kuasa dulu sebelum hari ke-14. Dia nak repeat benda yang sama. Dia ulang benda yang sama lah. Ulang tayang lah. Orang kata kebohongan yang diulang-ulang ni akhirnya orang kata benda tu betul. Masuk mereka yang duk bohong dia rasa benda tu betul. Yalah, memang ada orang mengatakan dalam falsafahnya sesuatu pembohongan itu kalau diulang-ulang boleh mengatasi kebenaran yang terancang. Betul. Kan? Jadi kebenaran kita walaupun terancang tapi boleh kalah kepada pembohongan
yang diulang-ulangkan. Ya. Kan? Ya. Jadi itulah natijahnya. Jadi saya rasa begitulah keadaannya. Sebenarnya kalau mereka cari the roots of the problem, masalah sebenarnya yang kita alami adalah kartel. Tahu itu? Dan saya lihat dari sini macam presiden kita, dia walaupun macam Dr. Sabri apa semua, dia menyantuni, selalu saya marah dia. Saya kadang-kadang duk peli dia juga. Dada dia belah kanan dia 3 ekar, belah kiri 3 ekar, selalu saya ulang ni benda tu. Sebab dia sentiasa berlapang dada untuk melihat segala-galanya dengan baik lah. Kan apa. Ya. Lah. Kadang-kadang kan orang buat parti kita UMNO ni macam belacan. Busuk lah, macam-macam kata kita. Nak elak busuk masuk peti air. Ya. Tapi belacan ni lah satu ejen yang penting dalam makanan. Betul, bila nak buat sambai, nak buat kena pakai belacan. Macam hari ni lah. Mereka duk buruk-burukkan parti kita, buruk-burukkan kerajaan. Tapi soal bantuan cari kita. Soal peruntukan cari kita. Betul. Cari sendiri lah, dah pandai sangat. Kadang-kadang sebab tu saya kata, kadang-kadang saya tak tahulah, saya tak mau cakap benda itu sebab saya katakan kita tak boleh melakukan kezaliman pada rakyat. Tapi ada kalanya bila cakap dia cara dia orang tu kadang-kadang buat kita marah, kita pening angin juga. Pemimpin mereka lah maksudnya tu. Jadi ni punya analogi, mereka merasakan parti kita ni seolah-olah buruk seperti belacan. Busuk sangat-sangat lah. Tapi tak nak belacan boleh buat sampai tak? Tak boleh. Aduh, itulah keadaannya. Miss, ini kita akan menghadapi pilihan raya di Kuala Kubu ni. Ya. So, bagi pandangan ni macam mana? Siapa calon yang sesuai untuk Kuala Kubu? Sebab Kuala Kubu tu yang meninggal dunia tu, Teo Ni Ching dia tu adalah daripada parti DAP. Dan memanglah Kuala Kubu tu katanya ada penambahan pengundi Melayu. Kan? Dan DAP dah 3 penggal menang di situ di Kuala Kubu tu. Jadi apakah kita masih lagi nak bertegas untuk memberikan kursi itu kepada Barisan Nasional macam MCA? Bagi kat saya lah. Saya ada sini ni. Sila minta tentang Kuala Kubu. Bagi kepada UMNO lah. Kalau nak bagi pun. Betul tak? Betul. Berapa nak bagi kat MCA? Betul lah. Tambah lagi kursi UMNO jadi 27 kursi. Kalau katalah pimpinan parti-parti ni bersetuju. Tapi apapun kita akul lah dengan keputusan pucuk pimpinan parti-parti ni. Dan dibawa kerajaan perpaduan. Dalam perjanjian kita, kalau kursi itu milik DAP, kena bagi DAP. Kalau kawasan itu amanah lah macam mana kita buat di Johor. Betul. Ya, Johor apabila kursi parlimen di Pulai. Pak Allahyarham Datuk Saudin Ayu. So dia meninggal, je kita bagi pula kepada ahli daripada parti masih lagi bagi amanah. Begitu juga bagi kawasan di dekat dengan Muar tu. Kan? Pun kita bagi pada amanah. So bila perjanjian kita ini untuk pengetahuan setara, sebenarnya kita ada perjanjian dengan kerajaan perpaduan, dengan Pakatan Harapan, bahawa berlaku kekosongan atau berlaku pilihan raya, kita tidak akan mengizinkan pertindihan mana bergaduh melawan sama sendiri. Satu. Yang kedua, kalaulah kawasan itu contohnya contohnya diwakili oleh UMNO dan dimenangi oleh UMNO, maka mutlaklah diberi pada. Apabila kita kalah pada Perikatan Nasional, kalah pada Perikatan Nasional, Solo juga cara mereka bertentangan dengan Perikatan Nasional. Kalau calon nombor 2 itu menang, contoh saya katakan contohnya macam di Pasir UMNO pun bertanding juga. Tetapi daripada parti Amanah dia nombor 2, UMNO nombor 3. Cik Uyo nombor 2. Rafiq nombor 3. Lah. Jadi bila pilihan raya akan datang, maka tentulah akan diberi kepada Amanah. Itu perjanjiannya. Kita nombor 2. Walaupun kita kalah, tapi kita nombor 2, maka sewajarnya lah diberi kepada UMNO. Diberi kita lah. Begitu juga parlimennya.
Betul. Mi, Ya. kita berlima tadi yang lawan Parti Keadilan, UMNO dan juga Parti Perikatan Nasional. Walaupun Perikatan Nasional menang, tapi UMNO nombor 2. Nombor 2. Jadi sewajarnya lah kursi untuk Parlimen Lumut nanti diberi pada UMNO. Itu keadaan dia. Bukan? So, sebagai saya lah Dr. Zamri kan siapa pun mesti calon daripada UMNO. Dan Dr. Zamri pula sekarang ni Susah Barisan Nasional. Tapi sebenarnya macam Dr. Zamri ni, dia kalah ni bukan kerana dia tak berkhidmat. Kalau nak bandingkan yang menang dengan beliau ni, jauh khidmat beliau lah. Tadi Mi, saya minum kopi lah. Saya bila balik kampung ni selalu saya pergi minum kopi. Mi, komuniti kampung saya ni ada berbilang kaum. Ada Melayu, ada Cina, ada India. Melayu di sini ada 52%. Cina ada 38%. Dan bedanya ada India, jaga estate dan sebagainya. Dan dia cukup harmonis. Tadi saya minum kopi awal pagi tadi. So dia pun kata, dia pun tanya, ini saya mau tanya lah, ini kita punya berkerai mana? Tak jenguk Mi. Saya tanya ke you, how far is true? Sejauh mana ini benar? Sebab Mi yang tinggal di sini. Saya tak nampak lah. Tak rasa ada wakil rakyat lah. Cakap ahli parlimen lah kan. Ahli parlimen ni saya tak nampak pun. Tak nampak? Tak nampak. Kadang-kadang banner raya pun tak nampak. Maknanya macam tenggelam sungguh lah. Hilang. Patut yang kalah tenggelam. Betul. Ini yang kalah timbul di kebas lah. Duk bagi-bagi bantuan dan sebagainya. Jadi tu saya tadi tu Zamri kalah tu bukan kerana beliau tak berkhidmat, tak berbakti, tapi keadaan tu. Gelombang. Ya, gelombang. PRU ke-14. Gelombang Mahathir Muhyiddin. Balon Datuk Najib. Balon Bosco. Mai ke PRU ke-15. Gelombang orang yang sama pula. Balon Datuk Zahid. Jadi beliau mangsa keadaan lah. Apakah akan berbaloi itu berterusan? Saya ingat tidak kot. Mi yakin macam mana pilihan raya akan datang? Kalau pilihan raya akan datang, beliau bertanding semula lah. Kalau rezeki beliau bertanding semula sebagai ahli parlimen tu, peluang dia nak menang tu tinggi. Cerah lah. Saya ingat itu nanti bila sampai waktunya kita akan berbicara dengan resmi tentang analisa politik di Lumut. Soalan besok saya akan berbicara dengan Bendahari UMNO. Bahagian ini yang juga merupakan sisa sulit kepada Datuk Seri Dr. Zamri Jauh tentang pandangan dia, tentang kedudukannya. Jadi kita pun masa telah berjalan cepat ni. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mi kerana sudi bersama dengan saya memberi penjelasan, memberi pandangan. Saya tertarik juga lah pandangan Mi. Ada kata-kata terakhir. Ya, sila Mi. Kepada semua penyokong-penyokong UMNO, bawa kata orang putih ni, sing together or swing together. Jadi kita dengan satu hati lah. Dan kalau parti kita jatuh, kita juga jatuh. Betul. Kalau parti kita naik, kita juga naik. Jadi kita kena istiqamah lah. Pertahankan presiden. Dan jangan biar pihak lawan burukkan presiden kita. Kita kena bertegas. Tapi kita jangan serang pribadi mereka. Itu je. Dan politik kita harus berpaksi kepada kasih sayang. Ya, betul. Dan bila kita memberi pandangan dan pencerahan, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu betul. Itulah prinsip saya. Ya, saya kita jumpa lagi malam besok. InsyaAllah saya akan bersiaran bersama dengan saudara Datuk Azri selaku sisa sulit kepada Dr. Zamri Abdul Kadir. Jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima kasih.